Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di dalam kelas mata pelajaran akhlak tahun 6 bersama saya Ustazah Nur Haida binti Yahya. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Murid-murid sekalian, cuba lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahawa orang yang sentiasa mendampingi Al-Quran adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Sifat mencintai Allah dan Rasul ini disebut sebagai mahabbah. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tajuk mahabbah. Tahukah murid-murid apakah pengertian mahabbah? Mari bersama-sama kita baca pengertian mahabbah. Mahabbah ialah kecenderungan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan kepada makhluk. Maksudnya, rasa cinta dan kasih kita kepada Allah lebih daripada rasa cinta dan kasih kita kepada sesama makhluk. Cinta dan kasih sayang kita kepada sesama makhluk boleh berubah-ubah mengikut masa dan keadaan. Akan tetapi, cinta kita kepada Allah merupakan cinta yang kekal abadi. Cintakan Allah adalah cinta yang hakiki. Di dalam Al-Quran, Allah ada menyebutkan satu ayat yang berkaitan dengan sifat mahabbah. Mari kita baca dan fahami bersama-sama ayat 31 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Daripada dalil ini, dapat kita fahami bahawa setiap manusia itu wajib mencintai dan mengasihi Allah terlebih dahulu, kerana dengan mencintai dan mengasihi Allah, barulah kita dapat merasai rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Murid-murid, agama Islam ada mengajar kita cara bermahabbah. Mari kita teliti bagaimana cara untuk bermahabbah. Yang pertama, mahabbah kepada Allah. Mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jika kita mengasihi Allah, kita wajib mengikut segala suruhan Allah seperti solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Kita juga hendaklah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah seperti berjudi, minum arak, mencuri dan yang seumpamanya. Cara mahabbah yang kedua ialah mahabbah kepada Rasul dengan mengikut segala perintah Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangannya. Sama juga seperti kita bermahabbah kepada Allah tadi. Kita buat apa yang Rasulullah suruh dan ajarkan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan lain-lain lagi. Dan kita tinggalkan apa yang Rasulullah larang seperti bercakap bohong, bersifat malas, tidak menjaga kebersihan dan seumpamanya. Murid-murid, mahabbah yang ketiga ialah mahabbah kepada diri sendiri.
dengan menjaga dan memperbaiki diri serta menjauhi diri dari segala perkara yang boleh memudaratkan diri. Contohnya, seperti dalam situasi sekarang kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, maka kita kena berusaha untuk memastikan kita tidak terdedah kepada jangkitan dengan cara memakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di tempat awam, sentiasa menjaga jarak fizikal dengan individu yang berhampiran dengan kita dan menjaga kebersihan diri. Dan yang terakhir, mahabbah kepada sesama manusia dengan mengeratkan silaturahmi, memupuk perpaduan dan persaudaraan. Kita hendaklah sentiasa bergaul dengan baik sesama manusia, bercakap dengan baik, menghindarkan rasa iri hati dan hasad dengki, serta sentiasa berusaha untuk tidak menimbulkan kekecohan dan pergaduhan demi memupuk perpaduan dan persaudaraan. Murid-murid sekalian, setiap perkara yang baik yang kita lakukan dan amalkan pasti ada hikmah di sebaliknya. Di antara hikmah mahabbah ialah yang pertama, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermahabbah kerana Allah dan Rasul sudah pasti akan dikasihi oleh Allah dan Rasul, sama seperti apabila kita patuh kepada suruhan ibu bapa kita, tentulah ibu bapa kita akan sayang kepada kita. Murid-murid, hikmah mahabbah yang kedua ialah mengeratkan silaturahmi. Orang yang sentiasa bersifat kasih sayang akan sentiasa berusaha menyambung dan mengeratkan silaturahmi dengan orang di sekelilingnya. Manakala hikmah mahabbah yang ketiga ialah mendatangkan kedamaian dan keharmonian. Apabila setiap manusia yang hidup di dunia ini saling berkasih sayang kerana Allah, sudah pasti tiada pergaduhan dan persengketaan. Maka tiadalah peperangan. Ini mewujudkan satu suasana yang harmoni dan damai. Hikmah mahabbah yang terakhir, dikasihi ibu bapa, guru dan masyarakat. Jika kita mengamalkan mahabbah, sudah tentu kita akan disayangi oleh orang di sekeliling kita. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, jika tadi kita telah mengetahui hikmah mahabbah, sekarang kita lihat pula apa akibat jika kita tidak bermahabbah di dalam kehidupan kita. Antara akibat yang akan diterima oleh orang yang tidak mahabbah ialah pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mempunyai perasaan kasih sayang sudah tentu akan melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Oleh itu, dia mengundang kemurkaan Allah dan Rasul. Yang kedua, merenggangkan silaturahmi. Apabila seseorang manusia itu tiada sifat mahabbah, sudah tentu dia tidak suka berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap ini akan merenggangkan hubungan silaturahmi di kalangan manusia. Murid-murid, akibat tidak mahabbah yang ketiga boleh menimbulkan suasana tidak harmoni dan huru-hara. Jika sifat mahabbah tiada dalam diri setiap insan, sudah tentu akan berlaku pergaduhan, pertengkaran dan permusuhan. Apabila berlakunya perkara-perkara seperti ini, sudah tentu boleh mencetuskan peperangan dan sekaligus menggugat keharmonian dan mewujudkan suasana yang huru-hara. Dan yang terakhir, dibenci oleh rakan dan masyarakat. Manusia yang tidak mempunyai sifat mahabbah sudah pasti akan dibenci oleh orang yang ada di sekelilingnya. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun mempelajari pengertian mahabbah, dalil mahabbah, cara-cara mahabbah,
hikmah mahabbah dan akibat tidak mahabbah. Tahukah murid-murid, seseorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Jadi, bagaimana caranya kita sebagai mukmin berperanan bagi mengukuhkan masyarakat, agama dan bangsa kita? Betul, pandai murid-murid, dengan cara mengamalkan mahabbah di dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, marilah kita mengamalkan budaya hidup berkasih sayang sesama manusia. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bertemu lagi di lain masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.